Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Kita sambung lagi muka surat yang ke-15 kitab Zadul Muta'alim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, qidam artinya sedia, lawannya hudus artinya baharu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu sedia, yakni tidak ada permulaan bagi adanya. Jadi sifat yang wajib kita kena mengaji seterusnya selepas wujud, iaitu sifat qidam. Jadi macam biasa kita bawa 5 poin, 5 perkara yang menjadi poin utama dalam memahami sifat 20 secara jalan tafsili. Iaitu poin yang pertama, nama sifat. Nama sifat di sini ialah qidam. Qaf dal mim, boleh rujuk dalam kitab. Qidam nama dia. Kemudian poin yang kedua, erti. Erti ni maknanya terjemah bahasa. Sebab qidam ni bahasa Arab, maka kita terjemah ke dalam bahasa Melayu kita lah. Jadi qidam dalam kitab sebut artinya sedia. Qidam tu makna dia sedia, erti dia, terjemah dia. Kemudian selesai poin kedua, poin yang ketiga. Poin yang ketiga iaitu makna sifat. Poin yang pertama nama sifat, poin yang kedua erti sifat, poin yang ketiga makna sifat. Makna menghuraikan poin yang kedua, menghuraikan erti dia. Erti qidam di sini sedia. Jadi sedia tu macam mana? Kita tak berapa nak faham. Maka sedia maknanya ialah, dia kata, maka wajib kita percaya bahawa Allah itu sedia. Sedia itu yakni tidak ada permulaan bagi adanya. Itu je. Dalam kitab ni dia ringkas. Dalam kitab-kitab tauhid yang lain dia akan kupas lebih dalam lagi. Yang ni untuk permulaan kita yang nak mengaji ni lah. Jadi mudah kita nak faham. Qidam ini artinya atau maknanya iaitu tidak ada permulaan bagi adanya. Allah tu ada, kita dah belajar pada semalam, yakni sifat wujud ada. Dan adanya Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan pada adanya tu. Allah tu ada, tetapi adanya tak ada permulaan. Itulah bahasa mudahnya dipanggil qidam. Bahasa panjang dia tadilah kita hurai. Tapi ringkasnya nama dia qidam. Jadi qidam tu artinya maknanya tidak ada permulaan bagi adanya. Adanya siapa? Adanya Allah Ta'ala. Baik.
Yang inilah yang membezakan antara adanya makhluk dengan adanya Allah. Adanya makhluk itu dengan adanya permulaan. Tetapi adanya Allah dengan tidak ada permulaan. Sebab tu Allah bersifat dengan sifat kidam. Dan kemudian poin yang keempat iaitu lawan sifat. Lawan mustahilnya. Lawannya sini dia kata hudus. Hudus bahasa Arab dia. Hudus artinya baharu. Makna baharu tu dalam mana-mana kitab disebut baharu. Kadang-kadang kita tak apa nak faham apa benda baharu. Makna baharu ialah berubah-ubah. Itu makna dia. Makna baharu tu artinya berubah-ubah. Kerana selalu diperbaharui, maka berubah. Berubah-ubah. Jadi setiap alam ini ataupun setiap sesuatu yang bukan Allah, yang lain daripada Allah, ada. Setiap sesuatu yang bukan Allah, setiap sesuatu yang lain daripada Allah, itu dipanggil baharu. Bermula. Dipanggil berubah-ubah. Setiap makhluk ni berubah-ubah. Alam berubah-ubah. Siang berubah jadi malam. Malam berubah jadi siang. Muda berubah jadi tua. Tua berubah jadi muda. Kan? Hidup berubah jadi mati. Mati berubah jadi hidup balik nanti. Dibangkitkan padang mahsyar. Berubah. Kerajaan berubah. Yang lama jadi kerajaan. Yang kalah pilihan raya jadi kerajaan. Berubah-ubah. Sebab apa? Makhluk. Betul. Sebab Allah tak berubah. Kerajaan Allah mana ada ubah? Hanya dengan pilihan raya. 5 tahun lagi rasa Allah menang rasa. Tak kira 5 tahun ke bila-bila tahun, Allah sentiasa menang. Kerana Allah tidak ditanding-tandingkan. Tak ada pilihan raya ke apa, tak ada. Allah Tuhan. Itu beza makhluk dengan Tuhan. Itu tujuan kita belajar sifat 20 ni, supaya kita nampak siapa kita. Bila kita nampak siapa kita, baru kita kenal siapa Allah. Itu cerita dia. Kan? Jadi itu makna hudus artinya baharu. Baharu artinya berubah-ubah kerana sering diperbaharui. Bila diperbaharui, dalam bahasa Melayu kita pun sebut di kat depan kan. Jadi di ni maknanya ada sesuatu yang membaharukan dia. Itu dipanggil baharu. Bila diperbaharui, pastilah makhluk alam itu diperbaharui akan dia. Jadi bila diperbaharui akan dia, persoalan yang timbul, siapa yang memperbaharukan dia? Yakni Allah. Jadi di sinilah bawa datang mustahil Allah itu bersifat dengan sifat baharu. Kalau Allah tu pun baharu, maknanya Allah pun diperbaharui. Kalau Allah diperbaharui, siapa yang memperbaharui Allah? Maka mustahil, akal tak boleh terima mengatakan Allah bersifat dengan sifat baharu ataupun bersifat dengan sifat hudus. Maka perkataan yang nak tolak Allah tidak bersifat dengan sifat hudus, maka perkataan itu ialah kidam. Sebab itu sekarang ni apa yang kita mengaji ni, kita kait balik dengan yang kita mengaji kemarin. Bukan semalam, kemarin semalam punya semalam lagi. Iaitu yang kita bicara tentang 4 kumpulan sifat tu. Ingat balik, yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Jadi kidam ni duduk tang mana? Kidam duduk tang salbiyah. Ingat balik salbiyah, saya sebut apa? Salbiyah adalah berasal daripada perkataan salbun. Salbun artinya nafi. Sifat salbiyah, sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Jadi asalnya kidam ni, perkataannya itu ada orang mengatakan Tuhan itu baharu contohnya. Orang kata Tuhan ni pun berubah-ubah juga. Dia pun diperbaharui juga. Maka kalau Allah tu diperbaharui, maka Allah itu diperbaharui. Kalau Allah tu diperbaharui, siapa yang memperbaharukan Allah? Kalau ada yang memperbaharukan Allah, maka Allah bukan Tuhan, sebab dia pun kena diperbaharui.
maka mustahil akal tak boleh terima. Allah tidak diperbaharui, tetapi Allah lah yang memperbaharui setiap sesuatu. Bila Allah tidak diperbaharui, maka kita tolak Allah tidak baharu. Bila Allah tidak baharu, hudus. Jadi perkataan yang nak mengatakan Allah tidak hudus itu ialah qidam. Sebab itulah qidam termasuk dalam kumpulan salbiyah, kerana menafikan, menolak bahawa Allah itu baharu. Tolak. Sebab tu dia duduk dalam salbiyah. Jadi Allah bukan diperbaharui. Maknanya Allah tidak berubah-ubah. Macam kita berubah umur kita dulu muda sekarang tu. Allah tak begitu. Allah tak ada muda tu. Allah tak berkait dengan dan juga tempat. Dua ni Allah tak berkait. Adapun makhluk, dia sebut makhluk mesti ada masanya. Bila sebut makhluk mesti ada tempatnya. Tempatnya di mana? Di bawah. Bila sebut tempat pula, maka berlaku arah. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Itu merangkumi tempat. Sebab itulah bila membaca ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Ar-Rahman duduk di atas arash, itu terjemahan. Adapun kena balik kepada takwil ayat, kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Tak boleh kita kata secara hakikinya ataupun secara makna yang kita fahamnya Allah duduk di atas arash. Bila Allah duduk di atas, atas tu mengarahkan. Bila arah menjadi, bila ada sebut atas, bila atas tu bererti ada tempat. Bila ada tempat, maka Allah berhajat kepada tempat. Maka itu bukan Tuhan. Kalau itu. Kerana hajat pada tempat, ia menjadi lemah. Menjadi lemah. Macam kita berhajat pada tempat kerana kita lemah. Tempat kita, contoh tempat kita rumah. Kan? Kita kena berhajat kepada rumah. Kenapa? Kerana kita lemah. Lemah apa? Lemah daripada kena hujan dan sebagainya. Kalau kuat tak payah lah kat luar tu. Tak, kena ada tempat, ada rumah dan sebagainya. Itu lemah. Ada kalau Allah memerlukan tempat, maknanya Allah jadi lemah. Jadi Allah tidak memerlukan tempat kerana tempat itu pun Allah yang menciptakan ia. Allah tidak berhajat kepada setiap sesuatu yang diciptanya, tetapi setiap sesuatulah yang berhajat kepada Allah atas ciptaannya itu. Jadi itulah dengan makna kidamnya. Ringkas je dalam kitab ni, ringkas bagi nak mula-mula boleh faham dulu. So kalau kita dah khatam kita mengaji kitab yang lebih dalam, lebih kita akan nampak lagi. Tapi bagi Zadul Muta'alim memadai, pegang kidam artinya Allah tidak ada permulaan bagi adanya. Maknanya Allah bukan baharu, Allah bukan berubah-ubah. Perkataan ringkasnya, perkataan mudahnya kidam. Itulah kidam. Okey. Baik. Kalau orang tanya yang kelima, poin yang kelima, dalil. Macam mana tahu kata Allah tu kidam? Jadi kalau kita buka dalam kitab Matan Umul Barahin, dia akan menggunakan perkataan kalau. Ni saya bagi tips. Kalau untuk mencari dalil secara akli, dalil akli rujuk Quran hadis lah. Dalil akli, dalil akal, kita bawa perkataan kalau. Lepas perkataan kalau tu kita letak perkataan mustahil dia. Mustahil kidam apa dia? Iaitu baharu, yakni hudus ataupun baharu makna dia. Ataupun dengan makna yang lebih senang kita nak faham, berubah-ubah. Jadi kita letak kalau. Kalau Allah itu berubah-ubah, maka siapa yang mengubah Allah? Itu satu. Ataupun kalau Allah itu berubah-ubah, makna Allah ni pun diarahlah, diubah-ubah akan dia. Mana Allah tak bebas lah. Allah terkongkong sebab ada orang ubah dia. Maka itu bukan Tuhan kalau begitu. Kan? Jadi mustahil. Akal tak terima dari segi dalil akal dia. Akal kita tak boleh terima. Walaupun kita tak erti ayat Quran hadis, tapi kita bawa dalil akli dah menjadi kuat untuk nak mengatakan bahawa Tuhan bersifat dengan sifat kidam. Allah bersifat dengan sifat kidam. Selesai. Ada masa sikit, kita sambung terus lah. Boleh tak?
Kita sambung sifat yang ketiga, iaitu baqa'. Kidam, lepas tu baqa'. Okey, yang ketiga kita baca dulu. Baqa' artinya kekal. Lawannya fana, artinya binasa. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu kekal, yakni tidak ada kesudahan bagi adanya. Baik. Sifat yang ketiga nama dia baqa'. Ambil 5 poin. Poin yang pertama nama sifat, iaitu nama dia baqa'. Ba, qaf, alif, hamzah. Boleh tengok dalam kitab. Poin yang kedua erti sifat. Artinya terjemahan. Baqa' tu bahasa Arab, terjemah dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, artinya kekal. Tapi kalau belajar sampai kekal je, tak selesai. Sebab tak faham makna. Kekal macam mana kekal? Sebab kalau bicara kekal, syurga kekal, neraka kekal. Adakah Allah dan syurga tu sama? Tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan setiap sesuatu. Maka apa perbezaan ini kita nak cari. Poin yang ketiga, makna sifat. Apa makna kekal tu? Kekal tu macam mana makna dia? Maka kita ambil kat mana? Ambil kat maka tu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu kekal. Yakni tu makna dia lah. Yakni tidak ada kesudahan bagi adanya. Yakni makna kekal Allah Ta'ala itu tak ada kesudahan. Makna tak ada hujung. Tak ada penghujung bagi adanya. Nya mana? Nya Allah. Adanya Allah Ta'ala tu. Balik kepada wujud. Sebab tu yang pertama kita belajar wujud. Okay, dah selesai. Kita pegang Allah tu wujud. Allah tu ada. Tapi adanya Allah itu pula tak ada mula dan tak ada akhir. Sebab tu dia bersabit. Daripada sifat yang pertama, kedua dan sampai ke yang ketiga. Jadi kita balikkan aja. Baqa', kidam. Jadi wujudnya Allah itu kidam, wujudnya Allah itu baqa'. Adanya Allah Ta'ala itu tak ada permulaan. Tadi kita mengaji. Dan adanya Allah Ta'ala itu baqa'. Baqa' artinya kekal. Maksudnya makna kekal itu tidak ada kesudahan. Sekali lagi, perkataannya ialah perkataan nafi, iaitu tidak. Sebab tu diletakkan di dalam kumpulan salbiyah, penafian. Menafikan Allah itu ada akhir. Menafikan Allah itu ada kesudahan. Menolak bahawa Allah tu ada kesudahan, perkataan yang sesuainya ialah baqa' nama dia. Okey. Baik. Kemudian yang keempat, lawan sifat. Lawannya fana. Tengah kitab kata turul adami, boleh juga. Tapi nak mudah, inilah pendek, fana. Apa makna fana? Fana artinya binasa. Binasa artinya hancur. Itu lawan dia. Jadi Allah mustahil fana. Allah mustahil binasa. Allah takkan binasa. Bukan, jangan ragu-ragu, jangan mungkin tak binasa kot. Bukan. Kita kena jazam, kena tekad. Allah tidak akan binasa. Kenapa kita kata Allah takkan binasa? Kenapa kita kata Allah takkan binasa? Kenapa kita yakin sangat? Bila kita yakin ni mesti bersandar kepada sesuatu yang tahqiq, yang kukuh, yang kuat. Sandar dengan dinding. Dinding ni keras, baru boleh sandar. Ni kita sandar dengan benda yang halus, yang lembik, yang tak kuat. Akhirnya dengan kita rebah. Jadi kita bersandar dengan sesuatu yang kuat. Kita yakin bahawa Allah itu kekal. Mana mu tahu mu pernah jumpa Allah? Tak pernah. Lepas mana mu tahu Allah tu kekal? Kerana kalau Allah itu binasa, tu bawa dia punya dalil ni, poin yang kelima. Kalau Allah itu binasa, nampak? Bawa perkataan kalau, lepas tu bawa perkataan mustahil dia. Mustahil dia sini binasa, fana. Kalau Allah itu binasa, siapa yang membinasakan Allah? Sebab setiap sesuatu yang binasa, pasti ada yang membinasakan dia. Setiap sesuatu yang musnah, pasti ada yang memusnahkannya. Takkan dia musnah sendiri, tak? Jadi kalau dia binasa, siapa yang binasakan Allah? Kalau ada yang boleh membinasakan Allah, maka Allah lemah.
tak boleh jadi Tuhan nanti sebab dia sendiri pun kena binasa. Tak, mustahil. Akal tak boleh terima. Sedangkan Allah itu Tuhan. Bila Allah itu Tuhan, Allah lah yang membinasakan sesuatu, bukan dia yang dibinasakan. Allah takkan binasa. Allah takkan binasa. Suatu kala kita bersandar dengan Allah, kita bersandar pada tempat ataupun kita bersandar pada sesuatu yang takkan rosak, takkan hancur, takkan binasa. Kalau kita bersandar dengan makhluk, makhluk akan binasa. Macam PKP ni. Kita bersandar atau bergantung dengan duit ringgit. Duit ringgit akan hancur. Sebab duit ni atas nilai. Mata wang naik, bolehlah. Adalah nilai dia besar sikit. So, kalau mata wang jatuh, mata wang tak ada nilai, nak sandar dengan apa? Dengan kertas tu. Kalau duit tu nilainya dah tak ada, dia jadi kertas je. Walaupun gambar-gambar agung juga. Nah, itu duit tu atas nilai je. Mata wang. Adapun Allah, sandaran yang paling kukuh. Kita walau macam mana kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, kita bergantung dengan Allah. Allah takkan pernah binasa. Tapi setiap selain daripada Allah pasti binasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu ke atasnya adalah fan, maknanya rosak, binasa. Semuanya akan binasa, melainkan Allah. Allah takkan binasa. Itu maksud baqa'. Okey, dah dapat dah. Poin pertama nama dapat dah tadi. Erti, terjemah bahasa. 3 makna dapat dah tadi. 4 lawan dia, fana. Yang kelima tadi, kalau Allah binasa, maka siapa pula yang membinasakan Allah? Maka mustahil. Tak ada siapa boleh membinasakan Allah. Maka bila tak ada siapa boleh membinasakan Allah, maka Allah takkan binasa. Jadi takkan. Bila nafi masuk dalam kumpulan salbiah, yakni penafian. Menafikan Allah itu akan hancur. Menafikan Allah itu akan binasa. Jadi perkataan yang nak menafikan Allah itu binasa, perkataannya baqa'. Kekal. Jadi kidam dan baqa' ni saling berapitan. Dia macam kawan baik lah. Ada kidam, pasti ada baqa'. Ada baqa', pasti ada kidam. Maknanya tak ada permulaan, maka tak ada juga pengakhiran. Tak ada pengakhiran, tak ada juga permulaan. Okey. Jadi kadar tu dulu. Nanti kita akan mana ni? Yang kelima, qiyamu ta'ala minal. Kita berhenti nombor 3. Nanti kita akan sambung nombor 4 dan nombor 5, insya-Allah. Kita tengok pada keadaan. Mungkin kita baca 2 sifat ke, atau 3 sifat sekali ke, atau kalau satu sifat tu huraian ni panjang, satu tu jelas masa satu malam tu. Jadi malam ni kita dapat 2. Jadi hafalah. 3 sifat dah kita belajar, harap-harap 3 ni kita hafal. Iaitu yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga baqa'. Bukan setakat hafal nama dia, malah faham dengan maknanya. Apa beza wujud, kidam dan baqa'? Dan mana kita nak fahamnya kedudukan kidam, baqa', wujud dan sebagainya. Adapun lawan dia, kalau tak hafal yang Arab, sekurang-kurang ingat akan maknanya dalam bahasa Melayu pun tak apa. Wujud ada, lawannya tak ada lah. Kidam artinya Allah tak ada permulaan, lawannya ada permulaan. Baqa' artinya Allah tak ada pengakhiran, ada pengakhiran. Macam tu pun tak apa untuk permulaan. Jadi kadar tu. Kemudian kita menjawab soalan. Ada soalan? Tak ada? Yang hantar-hantar dah? Saya anda tak bawa dekat rumah. Inilah Ustaz Burhan. Kita nak tunaikan solat jamak takdim atau takhir di masjid. Kebetulan masuk waktu solat. Jemaah masjid sedang solat. Bolehkah kita ikut imam buat solat tamam dan sambung solat takdim atau takhir selepas itu? Mohon pencerahan dari Ustaz. Okey, baik. Jawapannya boleh, tak ada masalah. Kita dalam perjalanan musafir,
singgah satu masjid untuk nak semayang, tak kiralah sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian kita masuk dalam masjid tu, tengok orang dalam masjid tengah semayang jemaah. Jadi kompon lah yang semayang jemaah ramai-ramai tu dengan sekali tu imam apa semua, takkan juga jamak juga kan. Dia nak gimana? Dia duduk situ. Jadi dia semayang tamam. Dan semayangnya pun lengkap 4 rakaat. Kalau zuhur dan asar lah, semayang 4 rakaat. Jadi kita ni datang, kita nak buat jamak dan qasar. Kita nak jamakkan zuhur dengan asar dan kita nak qasarkan jadi 2 rakaat. Jawapannya boleh, tapi masa kita menjadi makmum kepada imam yang tamam, kita tak boleh qasar. Sebab dia kalau sikit tak boleh ikut banyak, banyak boleh ikut sikit. Itu dia punya formula. Contoh, kalau imam tu musafir, imam tu semayang qasar 2 rakaat, kita ni orang tempatan situ. Kita tengok ada orang semayang, kita pun alang-alang ambil fadilat jemaah, kita semayang dengan dia sekali. Tapi kita tak lewat qasar sebab kita bukan musafir. Maka kita buat 4, imam buat 2. Habis imam bagi salam, kita naik tambah lagi 2. Boleh. Sebab imam sikit, rakaatnya kita banyak. Banyak boleh ikut sikit, tapi sikit ikut banyak tak boleh. Contoh, imam penduduk situ, imam semayang tamam 4 rakaat, kita nak buat 2, tak boleh. Jadi kalau kita nak semayang berjemaah dengan imam, maka wajib kita kena buat macam imam, iaitu 4 rakaat juga. Itu masalah qasar. Ada pun masalah jamak tak jadi masalah. Contoh, imam semayang zuhur, kita pun berhenti musafir kat masjid, semayang zuhur dengan imam. Nah, 4 rakaat. Habis 4 rakaat bersama imam, kita pun pergi belakang, sambung semayang asar pula dan kita boleh qasar 2 rakaat. Jadi semayang asar kita 2 rakaat, semayang zuhur kita 4 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Sebab jamak benda lain, qasar benda lain. Cuma disekalikan jadilah jamak qasar. Boleh jamak saja tanpa qasar boleh, atau qasar saja tanpa jamak pun boleh, atau dua-dua sekali, jamak dan qasar bersekali pun boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang bab ni memang dia pening sikit kan. Itulah perlukan kepada pengajian yang berterusan. InsyaAllah tak apa. Jadi maknanya dia imam tamam, dia semayang dengan imam 4 rakaat. Habis 4 rakaat dia pun semayang asar, buat jamak takdim sebagai contoh, tapi dia buat 2 rakaat qasar. Tapi kalau dia tak nak buat 2, dia nak buat 4 juga pun boleh, tak ada masalah. Ataupun dia tak nak buat jamak, dia semayang zuhur dengan imam. Ni habis salam dia pun jalan sampai depan, masuk waktu asar, dia singgah masjid, dia pun semayang kat masjid tu, semayang asar, tapi dia tak nak buat tamam, dia nak buat qasar. Boleh. Itu qasar saja tanpa tamam, tanpa jamak. Itu cerita dia. Jadi boleh, dia nak buat jamak saja boleh, qasar saja boleh, atau jamak dan qasar pun bersekali pun boleh. Jadi jawapannya tak ada masalah, boleh. Dia semayang selepas semayang dengan imam, dia buat semayang dia sendiri. Sama ada jamak takdim atau jamak takdim. Tapi antara orang yang terlepas pandang dalam masalah jamak takdim dengan jamak takhir ni, bahagian niat. Niat qasar wajib dalam takbir. Niat qasar. Bila kita niat nak semayang tu buat 2 rakaat, mesti dalam lafaz Allahu Akbar tu, Allah, dalam tu lintah niat, sahaja aku semayang fardu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kena sebut qasar, kerana qasar tu nanti kita baca dalam kitab, namanya ta'yin nafsahu, wajib dalam bab niat. Adapun jamak, dia tak wajib niat dalam takbir. Dia boleh niat dalam sembahyangnya yang pertama, bila-bila selagi belum salam yang pertama, bukan salam kedua, sebab dikira rukun yang wajib. Rukun yang wajib salam pertama. Sebelum salam pertama dilafazkan, mana-mana masa kita boleh niat untuk nak buat jamak. Contohnya, ni maksud contohnya, kita mayang zuhur dengan imam tadi, Allahu Akbar, baru dia teringat. Sebenarnya dia ingat, tapi otak dia kadang macam tu lah kan, kadang-kadang lupa. Lepas tu dia kenapa aku tak buat jamak, kan aku musafir. Buat jamak Jadi dia niat mana masa dia niat tu, masa tengah rukuk. Tengah rukuk tu dia niat buat jamak. Dia pun niat, aku buat jamak semayang zuhur ni dengan asar. Maknanya lepas habis semayang zuhur ni, aku nak semayang asar. Sah niat dia, walaupun dalam rukuk, selagi mana belum salam. Sekalipun baru
boleh lagi. Tapi kalau dah assalamualaikum, niat jamak tak jadi. Sebab dah kum. Sebab kum tu syarat wajib. Sampai kum tu yang wajib. Warahmatullah sunat. Sampai kum. Tapi baru assalamualaikum, mulut baru nak buat kum. Jamaah kum. Sempat. Sebab tak bunyi kum lagi. Ni nak bagi takik. Tang mana boleh niat, tang mana tak boleh niat. Habis kalau dah terlepas Ustaz, tak boleh jamak. Sebab dia tak niat jamak. Kalau dia nak buat jamak juga, dia kena semayang sekali lagi dan niat jamak dalam semayang itu. Baik, itu berkait dengan niat. Kemudian lagi berkait dengan niat bagi jamak takhir. Jamak takdim selalunya tak jadi masalah sangat. Sebab kita boleh niat dalam semayang apa sebagainya. Tapi masalah jamak takhir, banyak orang terlepas pandang, dia dalam perjalanan, dia tak niatkan yang dia nak buat jamak takhir pada masa masuk waktu solat yang pertama. Contoh, dia musafir pada jarak pada waktu zuhur dan asar. Jadi dia niat, dia kata semayang asar nantilah sekali dengan zuhur. Jadi dia niat semayang asar, tapi dia niat tu masa pukul 10. Pukul 10 belum masuk waktu zuhur. Kan? Jadi bila sampai asar dia pergi sembahyang zuhur, tak sah. Kata ulama. Sebab dia tak niat jamak. Jadi masa mana nak niat jamak takhir? Bila masuk waktu yang pertama. Bila dengar dah masuk waktu sembahyang zuhur, azan zuhur dah berkumandang, masa tu kita niat saja aku, ataupun niat je dalam hati, tak payah cakap, tak apa. Kita niat dalam hati, aku nak sembahyang zuhur ni nanti dalam waktu asar, baru sah kata ulama. Kalau dia tak niat, kemudian berlarutanlah masuk waktu zuhur pun dah luput habis waktu zuhur, masuk waktu asar, dia boleh sembahyang asar dan qada zuhur. Dia tak boleh jamak dengan zuhur. Zuhur tu kena jadi qada. Sebab apa? Sebab dia tak niat menangguhkan solat zuhur dalam waktu asar. Jadi kena qada. Dan qada boleh buat qasar tak Ustaz? Boleh. Kalau qada itu dalam waktu musafir. Contoh, kita musafir semalam. Semalam musafir. Dan semalam itulah jalan jam, kena tahan dengan roadblock apa sebagainya. Tak boleh nak semayang. Padahal sebenarnya boleh je semayang dalam kereta tu, tapi dah tak reti. Kan? Dia tak reti, akhirnya dia pun tak semayang. Tak semayang, kena wajib qada. Terlupa pula, qada pun terlupa. Akhirnya sampailah hari ni baru teringat. Hari ni teringat, semalam punya aku tak qada lagi. Semalam tu musafir. Semayang tu waktu musafir. Jadi qada hari ni boleh qada qasar. Contoh, yang dia tak semayang semalam tu zuhur. Zuhur tu waktu musafir. Hari ni dia qada balik zuhur tu, dia boleh buat 2 rakaat. Sebab pada waktu yang masa tu dia musafir. Tapi kalau zuhur tu dia bukan musafir, zuhur dia duduk dalam bilik je, tidur sampai tak semayang. Esok baru teringat, lepas maghrib baru teringat, zuhur semalam aku tak qada lagi. Tak apa, qasar. Mana boleh qasar tengok. Bukan musafir. Masa tangguh semayang tu tidak musafir. Yang boleh qasar qada ni masa waktu semayang yang ditangguhkan itu dalam keadaan musafir. Okey, jelas. Moga-moga jelas bahagian jamak qasar. Sebenarnya jamak qasar ni luah lagi tajuk dia, panjang lagi. Syarat dia, niat dia macam mana apa semua, jarak dia macam mana kira apa semua. Panjang cerita. Lepas tu kalau tempat kita jalan tu kita patah balik jadi macam mana? Panjang cerita. Tapi nak cerita waktu jadi panjang lah pula nanti kuliah. Nanti kita masuk bab dia ni. Kita cuma jawab mengikut soalan. Ni je soalan ni ada. Okey, jadi ini dulu soalan yang moga-moga kita dapat kongsi bersama. Jadi sekadar tu pada malam ini. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. InsyaAllah kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT pada sesi-sesi yang lain yang akan datang insyaAllah. Jadi sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.